Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 18 Mac 2022. Kira-kira 700 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Kurnia Jaya Batu 4, Jalan Apas, Tawau petang semalam. Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Tawau, Syukur Hatta berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira 4.45 petang sebelum menggerakkan 53 anggota bomba Zon Tawau dan Sempurna ke lokasi kejadian. Beliau berkata api berjaya dikawal kira-kira 9 malam daripada terus merebak ke kawasan berhampiran. Terdapat beberapa kesukaran yang kita alami seperti kawasan yang cukup sesak dan berlaku chaos sedikit di kalangan orang kampung yang cuba membantu dan juga tidak lupa untuk menyelamatkan diri lah. Dan pada masa ini apa yang saya boleh bagi tahu, anggaran kasar jumlah rumah yang terkesan terbakar hangus iaitu sebanyak 700 buah rumah. Beliau berkata demikian kepada pemberita di lokasi kejadian. Dalam pada itu, beliau menasihatkan penduduk yang tinggal di kampung atas air supaya lebih mengutamakan keselamatan agar kejadian seumpama dapat diatasi. Beliau juga mencadangkan supaya pasukan bomba komuniti diwujudkan untuk memberi pendedahan kepada penduduk kampung dalam menghadapi situasi kebakaran. Operasi pemadaman turut dibantu Polis Diraja Malaysia, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui terkilan kerana tidak dapat menyelamatkan apa-apa. Waktu kejadian tu kami dengan anak-anakku lah dengan nonton TV. Lepas tu ada orang berteriak dia punya terbakar. Jadi kakak pergi dapur lah tengok. Sekiranya kakak tengok memang dekat sudah. Api terlampau kuat, angin kan. Terpaksa kami keluarlah dengan anak-anakku semua. Masuk kebakaran, pasti pilihkan pergi pasar. Lepas tu asap sudah merebak, cepat aku pergi rumah ambil saya punya keterangan barang-barang, tidak ada sudah. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya 10.40 malam. Kilang pembuatan kerajang tembaga yang dijangka siap akhir tahun depan menyediakan 80% peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia sejajar polisi kerajaan negeri yang mahu setiap industri dan kilang yang dibangunkan oleh pelabur di Sabah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kilang dibina syarikat SK Nesilix dari Korea Selatan di kawasan seluas 40 hektar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP ini melibatkan pelaburan 4.2 bilion ringgit. Ia antara projek inisiatif pelaburan Sabah Maju Jaya menerusi Kementerian Pembangunan Perindustrian. Setakat ini kemajuan pencapaian projek adalah sebanyak 10% dan dijangka siap pembinaannya pada akhir tahun 2023. Ia bakal menyediakan lebih 400 peluang pekerjaan sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi Sabah. Datuk Haji Ji menyatakan demikian selepas meninjau perkembangan projek syarikat berkenaan di KKIP Kota Kinabalu. SK Nesilix telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama KKIP pada 23 Mac tahun lalu dan pembinaan kilang telah dimulakan pada 28 Julai tahun yang sama. Terdahulu, Datuk Haji Ji menyaksikan majlis menandatangani perjanjian sewaan antara KKIP Sendirian Berhad dengan SBH Kibing Solar New Material Sendirian Berhad seterusnya melawat cadangan tapak kilang pembuatan kaca solar di KKIP. SBH Kibing melabur sebanyak 2 bilion ringgit di Sabah yang melibatkan 3 komponen iaitu perlombangan pasir silika, pembinaan kilang pemprosesan pasir silika dan kilang pembuatan kaca fotovoltaik. Syarikat berkenaan menyewa tanah seluas lebih 52 hektar bagi tempoh 30 tahun untuk pembinaan kilangnya yang dijangka menawarkan 1,800 peluang pekerjaan kepada penduduk Sabah. Polis Sabah merancang untuk mengadakan sesi latihan simulasi menyelamat mangsa bencana di kawasan pergunungan Kinabalu setiap tahun bagi memantapkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan bencana luar jangka. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata latihan tersebut penting bagi memperkemas koordinasi dan kerjasama pelbagai agensi penyelamat ketika berdepan bencana. Dan kita akan adakan setiap tahun supaya kita semua agensi ini tadi
dapat kita koordinate untuk dia meningkatkan dia punya skill, dia punya pengetahuan. Yang mustahak lagi supaya dia orang ni ada dari segi self-confident lah untuk kita bertugas di kawasan-kawasan pegunungan ni. Sementara itu, Pegawai Daerah Ranau Jumain Abdul Ghani berkata inisiatif melaksana program ini tepat pada masanya memandangkan sempadan negara bakal dibuka tidak lama lagi. Saya melihat program ini cukup bagus dan bersesuaian khususnya di daerah Ranau dan Kundasang ini memandangkan kawasan ini adalah kawasan pelancongan. So, saya akan bawa ini dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Tindakan Daerah untuk berbincang semua yang berkaitan lah kan untuk kita bersiap siaga. Mereka ditemui selepas majlis penutupan program OP Rintis Kinabalu Fasa 3 simulasi penyelamatan di kawasan pergunungan di Kundasang. Sementara itu mengulas mengenai pembukaan sempadan negara di jadual 1 April depan, Datuk Idris menegaskan rakyat negeri ini perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan termasuk penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Katanya rakyat perlu berjaga-jaga kerana pandemik COVID-19 masih ada dan semua pihak harus bersatu untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Baik saudara, perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 769 kes baharu direkodkan semalam, meningkat 61 kes berbanding sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kumulatif 362,553 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu kekal sebagai daerah mencatat jumlah kes baharu tertinggi dengan 175 kes, diikuti Penampang 66 dan Tuaran 64 kes. Jelas beliau kedudukan kes harian di ketiga-tiga daerah tersebut menjadi penentu kepada pergerakan turun naik jumlah kes harian bagi negeri Sabah. Sebanyak 754 kes atau 98.05% daripada 769 kes baharu semalam berada dalam kategori 1 dan 2, 5 kes dalam kategori 3, 4 kes dalam kategori 4 dan 6 kes dalam kategori 5. Bilangan kes positif yang diperolehi melalui saringan bergejala kekal tinggi iaitu 60.08%. Sementara itu, sejumlah 999 pesakit sembuh direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif 334,816 orang, manakala 741 pesakit sedang menerima rawatan. 6 kematian dilaporkan iaitu masing-masing 1 kes di Penampang, Tuaran, Pitas, Keningau, Beaufort dan Tambunan. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Ya, Universiti Malaysia Sabah UMS berjaya mencipta prototipe yang dikenali sebagai mesin pembersih sungai UMS bagi mengatasi masalah pencemaran sungai yang semakin membimbangkan. Pengarah Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengkomersialan PPIP Fakulti Kejuruteraan UMS, Dr. Jidon Adrian Janaun berkata, mesin prototipe yang dimulakan penghasilannya pada 2018 ini mampu mengaut sampah dan sisa buangan sehingga 60 liter atau 90% sampah di sungai. Tujuan utama penghasilan projek reka bentuk mesin ini adalah untuk menyahut seruan Kerajaan Negeri Sabah yang menginginkan persekitaran sungai yang bersih. Kita respon kepada permintaan Kerajaan Negeri Sabah. Sebab Kerajaan Negeri Sabah, khususnya beberapa sungai di kawasan Kota Kinabalu, merasakan bahawa sungai ini telah tercemar. Dan ini kalau dapat dipulihkan, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan juga keindahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Katanya sekiranya mesin ini dibina menggunakan aluminium dan besi tahan karat, ianya akan dapat bertahan sehingga 5 tahun. Projek ini turut mendapat sokongan Kerajaan Negeri Sabah melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang menyumbang dana berjumlah RM30,000. Jelas Dr. Jidon, ketika ini UMS dan Kerajaan Negeri dalam peringkat perbincangan untuk pembiayaan membina sistem pembersih sungai yang pertama di Sabah. Antara sungai yang telah dikenal pasti untuk menggunakan mesin ini adalah Sungai Darau Menggatal, Sungai Petagas, Sungai Sembulan dan Sungai Putatan.
Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sabah akan melaksanakan 71 program latihan di seluruh negeri tahun ini. Antaranya program turun padang kemasyarakatan, koperasi Maskop. Program bersasar berkenaan akan dilaksanakan di setiap zon bagi memberi impak maksimum. Menurut pengarah IKMA Zon Sabah Norbiha Kasmuri, program ini memberi informasi kepada koperasi dan usahawan dari segi latihan perniagaan serta mengenai bantuan dan sokongan oleh agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK. Apa yang kita harapkan daripada program ini adalah peserta-peserta dapat melihat dari segi program-program yang kita tawarkan dan seterusnya mereka boleh mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh IKMA khususnya Zon Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas Majlis Perasmian Maskop 2022 di Kota Kinabalu. Sementara itu, barisan penceramah berharap penganjuran Maskop dapat membantu ahli koperasi yang hadir. Di mana kita mewakili semua gerakan koperasi di seluruh Malaysia untuk bersama-sama memperjuangkan segala aktiviti yang berunsur keusahawanan, di mana kita mempertingkatkan ekonomi setempat di seluruh pelosok daerah. Lebih kepada sebagai regulator lah dan dalam membantu koperasi dalam membangunkan dan menyeliah koperasi lah dari segi perundangan supaya koperasi yang menjalankan aktiviti mereka berasaskan kepada Akta Koperasi 193. Manfaat daripada program sebegini kita dapat menarik minat kepada seluruh warga Sabah khususnya untuk menyertai perniagaan melalui koperasi lah. Program Jelajah IKMA Sabah kali ini merupakan yang kelima selepas Kudat, Labuan, Sandakan dan Tawau. Setakat 2021, Sabah mempunyai sebanyak 1,623 koperasi. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Kekal patuh SOP dan lengkapkan status vaksinasi anda. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita kepada mereka yang dahulu berjuang untuk negara. Kita sebagai generasi baru hargai perjalanan.